Action. Cek. Okay, so hello kepada viewers ataupun rekan-rekan saya. So hari ini adalah hari terakhir dalam Youth Week of Prayer kita lah. Okay, so tanpa membuang masa kita mulakan dengan lagu kita hari ini bertajuk Sampai Akhir Hidupku. Okay, sebelum kita mula, saya akan pimpin kita dalam doa.
Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin doa. Dear Lord, Father God Heaven, thank you so much for everything you have done to us. Thank you for once again that you have guide all of us to once again hear about your lesson for today, Lord. Lord, please bless for whatever things that we do, matter or not, may that become things that we can practice and we can be more closer to you, to Lord. So Lord, may that you will be with us, may that we feel present later on to the speaker later, and may that will be strength in our faith, Lord. Thank you for my prayer. Please fulfill sinners, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay guys, hari ini adalah pelajaran terakhir kita, iaitu pelajaran yang ke-8 yang bertajuk New Life ataupun kehidupan yang baharu. Okay, jadi cerita kita hari ini sangat berbeza lah, sebab cerita hari ini ada berkait dengan semua pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari. Tanpa kita membuang masa, kita akan pergi ke satu cerita yang mengisahkan tentang Adam dan Hawa. Kalau kita tengoklah kisah Adam dan Hawa, mereka adalah manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan. Lepas Tuhan mencipta mereka di kebun Eden. Tapi Tuhan berkata kepada mereka bahawa semua pohon buah-buahan di kebun Eden boleh dimakan kecuali terdapat pohon yang tidak boleh dimakan lah. Tapi malangnya mereka berdua telah melanggar perintah Tuhan. Lepas mereka melanggar perintah Tuhan, dalam masa itu Tuhan pun mencari mereka. Akhirnya Tuhan pun jumpa mereka. Lepas tu Tuhan menjelaskan kesan apa yang terjadi akan datang kepada mereka berdua lah. Lepas tu kehidupan mereka berubah akibat dosa dan perbuatan yang mereka dua lakukan. Dan mereka pun diusir dari kebun Eden. Okey, cerita kita yang kedua iaitu cerita Peter dan Judas. Saya akan gabungkan dua cerita ini lah. Kalau kita tengok cerita Judas dulu. Cerita Judas ni dia telah mengkhianati Tuhan dengan dia menjual Yesus. Sebelum dia menjual Yesus, mereka ada membuat jamuan makan bersama-sama dengan Yesus lah. Lepas tu mereka bercakap. Lepas tu pun Yesus memberitahu kepada pengikut-pengikutnya bahawa ada seorang daripada pengikutnya akan mengkhianati Yesus. Yang mengkhianati Yesus itu adalah Judas. Kalau kita tengok selepas kematian Yesus, kita tengoklah betapa menyesalnya Judas ini dan dia pun membunuh dirinya. Okey.
kita pergi kepada kitab Peter pula. Bagaimana kehidupan barunya. Okay. Peter ni, dia telah menyangka Yesus selama 3 kali kan. Sebelum tu, cerita dia telah diuji oleh iblis. Dan dia pun siap bersedia dengan cabaran itu tadilah. Dan dia berkata kepada Yesus, dia bersedia untuk bersedia dan ingin mati bersama-sama dengan Yesus. Dia berkatalah, dia berharap dengan kesetiaannya itu. Tetapi selepas Yesus ditangkap, ada beberapa 3 orang yang memberitahu dia adalah pengikut Yesus, tapi dia pun berkata yang dia tidak tahu dan tidak mengenal Yesus. Selepas Yesus ditangkap, Petrus pun mula teringat akan kata-kata Yesus bahawa dia akan menyangka Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Lepas tu dia pun menangis sebab dia sedih lah, kecewa. Lepas kematian Yesus, hidupnya pun mula berubah sebab dia menyesal. Lepas tu dia menjadi pengikut Yesus yang setia dan menyebarkan semua berita Injil. Okay. Cerita yang terakhir lah, iaitu cerita Yusuf. Kalau kita tengok cerita Yusuf telah dijual oleh adik-beradiknya dengan seharga 20 keping perak. Dia telah dibeli oleh orang Mesir yang bernama Potifar. Tapi dia telah diberkati oleh Tuhan sampaikan dia berjaya menjadi Perdana Menteri di Mesir lah. Okay. Kebetulan pada masa itulah panjang ceritanya sebenarnya, tapi saya pergi sikit-sikit lah. Okay. Selepas kematian ayahnya, adik-beradik Joseph ni, dia rasa risau dan takut kerana mereka memikirkan Joseph ni akan berbalas dendam kepada mereka. Tetapi dia berkata kepada adik-adiknya, jangan risau. Kerana aku telah dihantar oleh Allah ke sana untuk memastikan keluarga mereka mempunyai makanan yang secukupnya. Sebab di negeri mereka tidak terdapat musim kemarau lah. Sebab mereka tidak ada menanam makanan tumbuhan-tumbuhan lah. Okay. Kesimpulan pada semua cerita ini iaitu apabila kita bersatu dengan Kristus, orang itu akan menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah lenyap dan baru bermula. Semua ini dilakukan oleh Allah. Nah, Allah juga sudah mengubah kita daripada musuh hingga menjadi sahabat. Okay. Itu saja cerita pada hari ini.
Oke, sebelum kita tutup, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama pejamkan mata. Kita pimpin dalam doa. Oh Tuhan, Allah Bapa yang berada di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau memberkati hari ini yang indah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih juga kerana Engkau telah berserta dengan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih kepada orang yang mendengar pelajaran-pelajaran pada minggu ini, dan saya berharap agar firman-Mu akan menjadi pedoman kepada mereka ya Tuhan. Berkati juga kami semua yang berada di sini ya Tuhan, agar sentiasa sehat Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami ini orang yang berdosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dan seperti kami mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Saya serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih.